Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu mengajar malam. Sekarang tengah recording ni jam 10 malam. Dan selamat malam. Kalau dalam Saleh cakap selamat malam ni sebenarnya nak pisah, tapi kita sini sebab malam tu selamat petang lah kalau dekat sana kan. Okey, kita pada hari ini akan mempelajari tentang struktur atom. Okey, struktur atom maksudnya bagaimana atom itu dibentuk, bagaimana kebentuk atom itu, bagaimanakah strukturnya. Baiklah, kita ikut SOP lah ataupun standard operation standardnya, okay? Standard operation procedure. Untuk mengajar pun dia ada prosedur. Jadi prosedur dia kita kena tahu apakah yang kita akan dapat pelajari di akhir pembelajaran ini, okay? Cikgu suka cakap kita tau, sebab kenapa kita? Because kita mean we learn together. It is not only the students who is learning. Me as a teacher also we learn, okay? Because every time we teach you, we ourselves have to learn, because learning is a process of life. You know, we have to learn every day and to be a better person than before. Okay. Jadi di akhir topik ini kita akan dapat untuk pertama sekali mendefinisikan tentang nombor proton dan juga nombor nukleon. Okay, kita akan dapat mendefinisikan nombor proton dan juga nombor nukleon. Itu yang pertama sekali. Apakah itu nombor proton dan apakah itu nombor nukleon? Jadikan persoalan kepada anda. Apa itu? Okey, yang pertama. Yang kedua, kita akan dapat menentukan nombor nukleon, lepas tu nombor proton dan bilangan elektron dalam suatu atom. Okey, menentukan nombor nukleon, nombor proton dan bilangan elektron dalam sesuatu atom. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kita akan dapat menulis perwakilan piawai bagi atom. Okey, apa benda ni nanti kita akan masuk. Dan seterusnya untuk membina rajah struktur atom dan susunan elektron. Okey, kita kena tahu macam mana rajah struktur bagi atom itu dan bagaimana susunan elektron baginya. Okey, tapi sebelum masuk di sini, cikgu nak persoalkan dulu. Ini sebenarnya dalam pengajaran dipanggil set induksi lah, untuk bagi menggalakkan anda untuk belajar kimia. Ini adalah chemistry hack lah bagi cikgu ya, sebab ini tak ada dalam syllabus sebenarnya, tapi cikgu bagi tahu untuk kita sama-sama tahu dan sama-sama kita ingati. Okey, di sini apakah yang adik-adik dapat lihat? Apakah yang pelajar dapat lihat? Apakah yang cikgu dapat lihat? Okey, apa yang cikgu dapat lihat di sini ada tiga segi. Kemudian di atas tu dia tulis makro. Okey, kemudian yang warna biru tu simbolik ataupun simbol, dan yang warna merah tu submikro. Okey, kejap cikgu nak minum kejap. Cikgu nak tanya, apakah yang cikgu minum sekarang ni? Apakah yang cikgu sedang minum sekarang ini? Air. Okey, air. Sekarang sebelum ni kita telah pun belajar tentang jirim. Okey, air ni sekarang ni dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan cair. Kalau cikgu sejuk bekukan, dia akan jadi dalam keadaan berpejal. Kalau cikgu panaskan, dia akan menjadi uap air, iaitu gas. Okey, okey, sekarang itu sesuatu yang kita dapat lihat. Sekarang kita dapat lihat air ini adalah cecair. Okey, adalah cecair. Maksudnya apabila sesuatu itu kita dapat lihat dia bersifat makro. Dalam titik atas tu makro. Makro ni sesuatu yang besar. We can see it. Okay, kita dapat tengok makro. Sebab tu kita dapat tengok air ni dia dalam bentuk cecair. Okay, sekarang okay, di dalam kimia air ini ada simbolnya sendiri. Okay, ada formulanya. Apakah formulanya? Okay, apakah simbolnya? Adalah ini. Okay, simbol bagi air adalah H2O ataupun H2O, iaitu ada dua atom hidrogen dan ada satu atom oksigen. Okey, dua oksigen, dua hidrogen dan satu oksigen. Okey, maafkan cikgu, dua hidrogen dan satu oksigen. Okey, itulah yang dipanggil sebagai simbolnya. Okey, tadi cikgu cakap dia ada, kita dapat lihat sesuatu itu dipanggil sebagai makro di dalam kimia itu. Maksudnya air itu bentuknya adalah cecair. Okey, kemudian ditulis sebagai simbol
formulanya H2O. Okey. Kemudian di dalam keadaan submikro. Submikro ni adalah sesuatu yang kita tidak dapat lihat, okey? Kita tidak dapat lihat kerana dia dalam kuantiti, dalam saiz yang kecil. Jadi disitulah wujudnya subatom, okey? Subatom. Sekarang ni kita ada atom oksigen, hidrogen, okey? Oksigen, hidrogen di situ kan untuk membentuk air itu. Tetapi apabila kita tidak dapat lihat, dia dipanggil sebagai subatom. Di dalam subatom itulah wujudnya elektron, proton itu tadi, okey? Faham tak? Cikgu persoalkan begini supayanya kita dapat lihat dengan lebih jelas apakah itu kimia sebenarnya. Okey? Kimia itu sesuatu yang pertama kita dapat lihat, okey? Air kita dapat lihat dia dalam bentuk cecair, okey? Yang pertamanya, okey, makro. Kemudian secara simbolnya air itu kita tulis di dalam kimia, formulanya adalah H2O, iaitu ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Tetapi apabila kita cari lagi subnya yang lebih kecil daripada itu, dipanggil sebagai submikro. Disitulah adanya proton dan juga elektron itu. Okey? Faham? So kita masuk di dalam bab ini, okey? Boleh? Boleh ya? Boleh ikut? Cikgu harap boleh ikut, dan kalau tak dapat ikut boleh komen di dalam video ini, dan juga boleh ulang balik video ni. Okey, boleh ya? Okey. Okey. Okey, struktur atom katanya di sini adalah struktur atom. Seperti mana tadi dikehendaki di dalam hasil pembelajaran itu, dia cakap kita akan dapat mendefinisikan nombor proton dan juga nombor nukleon. Okey. Sorry. Nombor proton dan juga nombor nukleon. Okey, kita lihat di sini. Kita lihat di dalam jadual ini. Apakah kaitan di antara ketiga-tiga ini? Keempat-empat ini. Okey. Bilangan proton, bilangan neutron, bilangan proton, bilangan neutron, nombor proton dan juga nombor nukleon. Apakah hubungan antara bilangan proton dengan nombor proton? Dan hubungan antara nombor nukleon dengan nombor proton? Okey. Kita lihat di sini. Kita lihat ya. Nampak kan? Okey, kita lihat di sini. Bagi atom oksigen, dia ada berapa bilangan proton? Bilangan proton bagi oksigen itu adalah 8, okey? Bilangan proton bagi oksigen adalah 8. Bilangan neutronnya adalah 8 juga, okey? Nombor protonnya adalah 8 juga. Nomor nukleonnya adalah 16, okey? Sekarang di sini semua sama. Semua sama pun ada, okey? Nombor bilangan proton 8, bilangan neutron 8, nombor proton 8, kecuali nombor nukleon 16. Yang ketiga-tiga itu semua sama. Okey? Itu yang pertama, oksigen. Yang kedua kita pergi kepada natrium. Okey, natrium. Natrium tersebut dia punya bilangan proton ada 11. Okey? Bilangan neutronnya berbeza, okey? 12. Okey? Bilangan neutronnya 12. Nombor protonnya 11. Okey, perasan tak nombor proton sama dengan bilangan proton 11, okey? Kemudian nombor nukleon dia 23, okey? Apa tambah dengan apa dapat 23? Perasan tak? Bilangan neutron tambah dengan bilangan proton dia akan dapat 23. 11 tambah dengan 12, kira 11 tambah 12 berapa? 11 tambah 12 jadi 23. Jadi sebenarnya kita sudah dapat lihat sedikit ya, bilangan proton tambah dengan bilangan neutron, sebenarnya kita akan dapat nombor nukleon, okey? Untuk membuktikan perkara ini kita pergi kepada klorin, okey? Bilangan proton klorin berapa? Bilangan proton klorin adalah 17. Kemudian bilangan neutronnya adalah 18. Bilangan neutron tak sama dengan proton. Bilangan neutron bagi natrium juga tak sama dengan proton. Yang sama tadi oksigen, okey? Tetapi di sini tak sama, okey? Kemudian nombor proton bagi klorin adalah 17 juga. Okay, see? We can see here that the bilangan proton sama dengan nombor proton. Okay? Tengok, oksigen, bilangan proton oksigen 8, nombor protonnya 8. Bilangan proton natrium 11, bilangan proton bagi natrium juga, nombor proton bagi natrium juga adalah 11. Okay? Bilangan proton bagi klorin
17. Nombor proton bagi klorin adalah 17. Tapi apabila kita tambahkan bilangan proton ataupun nombor proton itu dengan bilangan neutron, kita akan dapat nombor nukleon. Okey? Seperti mana yang tertulis di sini, bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom dikenali sebagai nombor proton. Okey? Bilangan proton dalam nukleus suatu atom dikenali sebagai nombor proton. Ataupun definisinya, ini definisi sudah nih, dah masuk definisi. Nombor proton adalah bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. Okey? Ulang sekali lagi, cikgu ulang supaya kita ingat. Apakah itu nombor proton? Definisi bagi nombor proton adalah nombor proton merupakan bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. Okey, itu adalah nombor proton. Nombor proton adalah bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. Kemudian, jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus sesuatu atom dikenali sebagai nombor nukleon. Ataupun secara definisinya, apakah itu nombor nukleon? Nombor nukleon adalah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus sesuatu atom. Okey? Ataupun secara rumusnya, nombor nukleon adalah sama dengan bilangan proton ditambah dengan bilangan neutron. Ataupun nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah dengan bilangan neutron, sebab bilangan proton adalah sama dengan nombor proton. Okey, faham tak? Cikgu harap semua faham. Okey? Cikgu harap faham. Kemudian kita pergi kepada atom unsur yang atom unsur yang berlainan mempunyai nombor proton yang berlainan. Contohnya atom natrium mempunyai nombor proton 11 dan atom klorin mempunyai nombor proton 17. Maksudnya di sini apa yang dikatakan di sini, nombor proton bagi unsur itu tidak akan sama. Okey, tidak akan sama. Tetapi di sini dikatakan bahawa bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton. Okey? Bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton. Disebabkan atom itu adalah bersifat neutral. Okey? Atom itu dia bersifat neutral. Apakah maksud sifat neutral? Neutral ini adalah negatif. Okey, kalau kita belajar matematik kan, matematik, neutral ini adalah kosong. Okey? Kalau sesuatu katakanlah ada satu nombor itu adalah negatif 1. Okey? Negatif 1 tambah dengan 1, dia akan jadi kosong. Okey, dalam konteks ini untuk menjadikan sesuatu atom itu neutral, maksudnya bilangan cas positif dan negatif di dalam itu adalah sama. Sebab itu apabila bilangan positif dan cas positif dan negatif itu sama, bermaksud bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Maksudnya nombor proton adalah sama dengan nombor elektron. Faham tak? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron untuk menghasilkan atom yang bersifat neutral, iaitu tidak mempunyai cas positif ataupun negatif, ataupun yang mempunyai bilangan cas positif dan negatif yang sama. Okey, contohnya atom oksigen mempunyai 8 proton dan juga mempunyai 8 elektron. Jadi atom oksigen itu sebenarnya bersifat neutral kerana dia mempunyai bilangan elektron dan juga proton yang sama. Berikut adalah contoh penyelesaiannya. Okey, kita tengok di dalam ni. Okey, soalan dia macam ni ya. Ni dalam buku teks ya, dalam buku teks. Okey, buka buku teks anda. Atom aluminium mempunyai 13 proton dan 14 neutron. Apakah nombor proton dan nombor nukleon atom aluminium? Okey, dinyatakan di sini nombor proton adalah sama dengan bilangan proton. Okey, soalannya adalah tadi atom aluminium mempunyai 13 proton dan 14 neutron. Apakah nombor proton dan nombor nukleon atom aluminium? Nombor proton adalah bilangan proton, jadi nombor proton sama dengan 13. Okey. Kemudian nombor nukleon itu adalah hasil tambah di antara nombor proton dan juga bilangan neutron.
Okey, tadi dikatakan di situ bilangan neutron dia adalah 14. Okey. Apabila bilangan neutronnya adalah 14, maka nombor proton tambah dengan bilangan neutron adalah 13 tambah 14. Ambil kalkulator. 13 tambah dengan 14 sama dengan 3 tambah 4, 7, 2 tambah 1 tambah 1, 2. Okey, iaitu 27. Okey. Jawapan sebenarnya dah ada, tapi otak kita kena gerak juga kan. Jadi 13 tambah dengan 14 iaitu nombor proton tambah dengan bilangan proton. Itu adalah contoh yang pertama. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Nombor nukleon atom kalium adalah 39. Nombor nukleon, okey. Atom kalium mempunyai 19 proton. Berapakah bilangan elektron dan berapakah neutron bagi atom kalium? Okey. Sekarang telah dinyatakan di situ adalah nombor proton dia adalah 19. Dan seperti mana yang kita nyatakan tadi, bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Jadi jika bilangan protonnya adalah 19, maka bilangan elektronnya juga adalah 19. Okey. Kemudian seperti mana yang kita tahu tadi ya, dikatakan di sini adalah nombor nukleon atom kalium adalah 39. Okey. Dan soalannya tadi yang seterusnya adalah berapakah neutron bagi atom kalium? Okey. Kita tahu bilangan nukleon adalah bilangan neutron tambah dengan bilangan proton. Tapi jika kita terbalikkan, kita boleh dapat bilangan neutron. Maksudnya bilangan neutron itu adalah nombor nukleon tolak dengan bilangan proton. Tadi dinyatakan di sini adalah bilangan nukleon bagi kalium adalah 39. Jadi bilangan neutronnya adalah nombor nukleon tolak dengan bilangan proton, iaitu 39 tolak dengan 19. 39 tolak dengan 19 adalah 39 tolak dengan 19, 9 tolak 9, 0, 3 tolak 1, 2. Jadi dapatlah 20. Jadi bilangan neutronnya adalah 20. Okey, faham tak setakat ni? Cikgu harap dapat catch up lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada jadual yang seterusnya ni. Kita ikut sajalah buku teksnya, okey, untuk memudahkan kita. Okey. Sekarang muka surat 33. Boleh buka buku masing-masing, okey? Kita sama-sama memahaminya. Kita memahami buku teks sebab ialah silibus ikut di sini, okey? Dinyatakan di sini jadual 2.2 menunjukkan perbandingan di antara bilangan proton, neutron dan elektron apabila atom klorin menerima elektron untuk membentuk ion klorida. Apakah perubahan pada bilangan proton, neutron dan elektron? Okey. Di sini di dalam ni bilangan zarah subatom bagi atom klorin dan ion klorida. Okey. Sekarang jenis zarah di sini iaitu subatomnya adalah bilangan proton, bilangan neutron dan juga bilangan elektron. Okey. Atom klorin. Atom klorin ini mempunyai 11 proton. Okey. Atom klorin mempunyai Atom klorin ini mempunyai 17 proton. Rabun pula. Atom klorin mempunyai sebanyak 17 proton. Okey. Kemudian ion klorida C negatif 1. Maksudnya di sini dia punya ion itu sudah bercas negatif. Sekarang bilangan protonnya masih lagi 17. Okey. Kemudian bilangan neutron bagi klorin adalah 18. Okey. Begitu juga ion klorida mempunyai 18 neutron. Kemudian bilangan elektronnya di sini ada berbeza. Di sini ada berbeza, okey? Di sini ada berbeza. Atom klorin mempunyai bilangan elektron yang sama dengan bilangan protonnya. Bilangan proton klorin adalah 17, bilangan elektronnya juga 17 bagi atom kerana dia tidak ada charge, dia adalah neutral, okey? Tetapi ion klorida kita tengok di situ charge-nya adalah negatif 1. Klorin lepas tu Cl, lepas tu ada macam tolak kan, tu negatif 1. okey? Kenapa begitu? Kenapa? Kerana nanti kita belajar ni dalam bab 5 dalam ikatan kimia. Kerana di sini, okey, lihat ya, klorin itu telah menerima elektron sebanyak berapa? 1. Sebab tu 17 tambah 1 telah menjadi 18
bilangan elektronnya adalah 18 bagi ion klorida. Okey. Kerana tadi jadual itu cakapkan menunjukkan perbandingan bilangan proton, neutron dan elektron apabila atom klorin menerima elektron untuk membentuk ion klorida. Okey. Sorry, tak nampak pula di sini kan. Nampak muka saya pula. Sorry. Ya, itu. Sorry tak nampak pula tadi. Okey Tengok cikgu ulang sekali lagi sebab tadi tak nampak sebab tertutup dengan TV ni. Okey. Jenis zarah dia ada bilangan proton, bilangan neutron dan juga bilangan elektron. Okey. Sekarang atom klorin dia ada berapa proton? Ada 17. Ion klorida pun ada 17. Ada 17 proton. Kemudian bilangan neutronnya adalah 18 bagi atom klorin dan juga ion klorida juga ada 18. Okey. Kemudian bilangan elektronnya berbeza. Kenapa? Tadi kan dia menerima satu elektron daripada natrium untuk membentuk ion klorida. Okey. Bagi membentuk garam natrium klorida. Jadi di sini bilangan elektron bagi klorin itu adalah 17 bagi atom klorin dan juga 18 bagi ion klorida ataupun Cl negatif 1. Okey. Atom klorin menerima satu elektron untuk membentuk ion klorida. Okey. Apabila kita dalam kehidupan kita lah, kalau kita bergaul ataupun menerima sesuatu yang negatif, kita akan mendapat negatif lah. Jadi di sini atom klorin tu dia menerima sesuatu yang negatif. Apakah negatif di sini? Elektronnya. Elektron adalah negatif untuk membentuk ion klorida, okey? Dan menjadikan ion klorida mempunyai satu elektron lebih daripada 17 jadi 18 daripada atom klorin. Okey? Itu daripada 17 menjadi 18, okey? Bilangan proton dan neutron di dalam atom klorin dan ion klorida adalah sama. Oleh itu, semasa pembentukan ion daripada suatu atom, bilangan proton dan neutron di dalam nukleus tidak akan berubah. Okey, sebab dia berada di dalam nukleus itu. Dia tidak akan berubah. Yang berubah adalah bilangan elektron yang mengelilingi, yang mengorbitkan nukleus tersebut. Okey? Cikgu ulang sekali lagi. Apabila sesuatu atom membentuk ion, ya bilangan proton dan neutron tidak akan berubah. Apakah yang berubah? Yang berubah hanyalah negativitinya, iaitu elektron. Bilangan elektron saja yang berubah. Faham tak? Jika awak faham lah kan? Okey. Sekarang kita pergi kepada objektif kita yang seterusnya, iaitu perwakilan piawai bagi atom. Okey. Perwakilan piawai bagi atom. Okey, atom boleh diwakili dengan menggunakan perwakilan piawai seperti rajah di bawah ini. Okey. Pertama, kita di sini simbol unsur itu diletakkan di sini sebagai X. Okey. X lah unsur yang kita tidak ketahui. Di sebelah kirinya atas yang A itu ditulis di situ adalah nombor nukleon. Okey, nombor nukleon. Dan yang di bawah tu Z itu adalah nombor proton. Okey. Ini di dalam jadual berkala unsur. Jadual berkala unsur pula. Jadual berkala unsur, sorry. Tersasul pula kita malam-malam ni. Okey. X, simbol unsurnya adalah X dan nombor nukleonnya adalah A dan nombor protonnya adalah Z. Di dalam contoh inilah, okey. Sebab ini adalah perwakilan piawai bagi atom. Kemudian kita ambil contohnya lah untuk karbon. Okey. Apakah maklumat yang anda dapat daripada karbon ini, iaitu 12C6? Apakah yang anda dapat? Okey, apakah yang anda dapat? Alamak. Okey. Di sini kita boleh dapat tahu bahawa nombor nukleonnya adalah A-nya adalah, nombor nukleonnya adalah berapa? Nombor nukleon bagi karbon itu adalah 12. Nombor protonnya adalah apa? Nombor protonnya adalah
6. Dan di sini simbol bagi huruf itu adalah, simbolnya adalah C. Simbol bagi karbon adalah C. Nampak tak? Okey. Ini adalah perwakilan piawai. Okey. Seperti mana yang cikgu cakap tadi mula-mula kan? Mula-mula tadi kita cakap dia ada makro, dia ada simbol, dia ada subatomic, okey, submikro. Di sinilah kita nampak. Sekarang ni kita nampak simbol, okey. Karbon kita selalu guna menulis dengan pensel. Itu karbon kita nampak dia dalam bentuk pepejal macam tu, okey. Kemudian dia punya simbol, inilah simbolnya adalah C. Okey, simbolnya adalah C. Kemudian di sini dia ada subatomnya. Apakah subatomnya itu? Dia ada berapa nombor nukleon? Dia ada nukleon yang sebanyak 12 dan juga nombor protonnya berapa? Dan ataupun bilangan protonnya adalah 6. Faham tak? Untuk kita menjelaskan betapa sebenarnya kimia ni menarik ya, menarik untuk kita pelajari sebab kita boleh nampak sebenarnya kimia ni dalam kehidupan seharian. Macam tadi cikgu minum air ni kan. Sorry ya, habis. Dalam air ni tadi kita nampak air itu sebagai cecair, kemudian kita nampak di situ simbolnya kalau kita pelajari H2O. Di sini juga karbon kita nampak dalam kehidupan kita dekat arang apa semua kan. Kemudian kita dapat simbolnya sebagai C. Kemudian kita nampak pula di sini kita nampak berapakah bilangan nukleonnya ataupun subatomnya. Bilangan nukleonnya adalah 12 dan nombor protonnya adalah 6. Okey, faham tak? Kita santai-santai je lah kan malam ni. Sorry. Okey, apakah maklumat yang anda dapat? Okey. Simbol unsur karbon ialah C, nombor nukleon atom karbon ialah 12 dan nombor proton untuk atom karbon ialah 6. Okey. So, untuk di sini kita habis di situ. Kita pergi kepada raja struktur atom dan susunan elektron. Okey, yang aktiviti ni boleh buat sendirilah kan? Dekat mana-mana. Bincang dengan kawan-kawan ke, okey? Boleh ya? Sebab kita nak masuk pergi raja struktur atom dan susunan elektron. Okey. Sorry kejap. Santai. Raja struktur atom dan susunan elektron. Elektron suatu atom mengorbit mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Dia macam kalau kita tengok ada cikgu sebenarnya ada post satu video sebelum ni. Boleh tengok ya, yang video yang mengenai atom ni sebelum ni. Okey. Dia cakap di situ juga cikgu ada terangkan, tapi cikgu terangkan sebelum. Okey. Elektron suatu atom mengorbit mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Dia macam planet lah. Planet kita contohnya bumi ni dia mengelilingi apa? Dia mengelilingi matahari. Kita pun ada petala kita masing-masing untuk memastikan bumi itu mengorbit kepada matahari itu dengan di tempat yang betul. Okey, begitu juga elektron. Okey, elektron suatu atom mengorbit mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Nukleus itu, okey, kita lihat di sini ya. Di sini. Okey, sorry. Nukleus itu adalah di tengah-tengah. Di nukleus itu tadi ada apa? Ada proton dan juga neutron. Okey? Yang mana proton dan neutron itu kita tambahkan, kita akan dapat nukleon. Okey? Okey, dapat lihat tak di sini? Di sini ada nukleus yang warna hijau itu. Cuba sini naik sikit. Lama. Okey. Nukleus yang berwarna hijau itu di sini sikit. Sorry. Okey, nukleus yang berwarna hijau itu dia dikelilingi oleh elektron pada petala masing-masing. Okey, pada petala masing-masing. Di sini ada berapa petala? 1 sun. Ada 1 2 3. 1 2 3. Ada 3 petala. Iaitu petala pertama, mengikut format petala pertama itu hanya boleh ada 2 elektron sahaja. Okey? Berapakah bilangan elektron bagi petala pertama? Cikgu tanya. Hanya ada 2 elektron pada petala pertama. Kemudian kita lihat petala kedua, berapa elektron? 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petala kedua ada berapa elektron? Ada 8 elektron. Dan petala ketiga dia ada 8 elektron. Bermaksud di sini yang petala pertama kena ada 2 sahaja elektron. Tak boleh lebih daripada tu. Jangan lebih-lebih, jangan macam-macam. Nanti bukan unsur namanya, okey? Okey. Jadi di sini, Jadi di sini dikatakan adalah bilangan maksimum elektron di dalam 3 petala pertama bagi unsur dengan proton itu dengan nombor proton adalah 1 hingga 20. Okey, maksudnya 1 hingga 20. Tak boleh lebih yang pertama ini. Maksudnya 2 tambah 8 tambah 8 jadi 2 tambah 8 18. Maksudnya tak boleh lebih daripada itu. Sebagai contoh, kita tengok di sini pula. Sorry, terpaksa gerak-gerakkan macam ni sebab cikgu pakai software sebenarnya, bukan pakai slide ya. Sebagai contoh, nombor proton aluminium adalah 13. Ini menunjukkan atom aluminium mempunyai berapa elektron? Aluminium mempunyai 13 elektron. Elektron bagi atom aluminium disusun dengan 2 elektron diisi pada petala pertama, 8 elektron diisi pada petala kedua, dan 3 elektron diisi pada petala ketiga. Okey. Okey, kita lihat di sini. Berapakah tadi? Ada 13 ya? Ada 13. Okey. Sorry, tak nampak sangat. Okey, harap ni nampak. Okey. Okey, aluminium sekarang ni dah ada 2 elektron. Sorry. 2 elektron pada petala pertama. Okey, 2 elektron pada petala pertama. Kemudian ada 8 elektron pada petala kedua. Jadi 2 tambah 8 berapa? 10. Dan dia ada 3 elektron pada petala ketiga. Maksudnya 2 elektron pada petala pertama 2 tambah dengan 8 elektron pada petala kedua, 2 tambah 8 sama dengan 10, dan 3 elektron pada petala ketiga, iaitu 2 tambah 8 tambah 3 sama dengan 13, iaitu nombor protonnya adalah 13 dan juga bilangan elektronnya adalah 13. Faham tak setakat ni? Sambil-sambil tu boleh tulis ya. Cikgu di sini mana dapat tulis lagi. Okey. Santai-santai lah ya, jangan stres. Dan itu tadi adalah raja susunan elektron. Raja susunan elektron menunjukkan nukleus dan susunan elektron bagi suatu atom. Contohnya raja tadi yang kita tulis itu. Okey, sambil-sambil ni boleh tulis ya, boleh cuba lukis, okey? Cuba lukis di buku masing-masing, okey? Boleh ya? Boleh juga pause video ni sekejap dan anda cuba lukiskan di dalam buku anda ataupun di dalam kertas anda, di dalam nota anda. Kerana itu adalah raja susunan elektron yang menunjukkan nukleus dan susunan elektron bagi suatu atom. Okey? Kita pergi kepada raja struktur atom. Tadi itu raja susunan elektron. Sekarang kita pergi raja struktur atom. Di dalam raja struktur atom ini dia ada bilangan proton dan neutron di dalam nukleus serta susunan elektron bagi suatu atom sebagaimana rajah ini, okey? Di dalam rajah ini ditunjukkan 13p di tengah-tengah itu nukleus. Dia cakap di situ 13p dan juga 14n. Apakah itu 13p? 13p itu adalah bilangan protonnya ataupun nombor protonnya. Apakah itu 14n? 14n itu adalah nombor neutronnya. Ditambahkan kedua-dua ini, 13 tambah 14 dapatlah nombor nukleon ataupun bilangan nukleon. Okey. Kemudian seperti biasa pada petala pertama itu sampai tersasar. Pada petala pertama itu ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Pada petala yang kedua ada berapa elektron? Ada 8 elektron.
Dan petala ketiga dia ada berapa elektron? Dia ada 3 elektron. Jadi 2 tambah dengan 8, 10, 10 tambah dengan 3, 13. Iaitu 13 elektronnya adalah 13 ditambah sama dengan bilangan protonnya adalah 13. Nampak tak apa beza di antara nampak tak apa beza di antara rajah susunan elektron dengan rajah struktur atom? Sebenarnya beza dia tak ada banyak sangat pun, tetapi di dalam rajah struktur atom itu dia terus bagi tahu di dalam nukleus itu ada 13 proton dan ada 14 neutron. Okey, faham tak? So, cikgu ulang lagi. Rajah susunan elektron menunjukkan nukleus dan susunan elektron bagi suatu atom. Okey. Okey, dia ada tunjukkan nukleus dan susunan elektron. Tetapi rajah struktur atom pula menunjukkan bilangan proton dan neutron di dalam nukleus. Okey. Maksudnya menunjukkan bilangan proton dan neutron di dalam nukleus serta susunan elektron bagi suatu atom. Maksudnya dia tunjukkan bilangan proton dan juga bilangan neutron di dalam nukleus. Dia masih lagi tunjukkan susunan elektron bagi setiap atom itu, bagi sesuatu atom itu. Faham tak? Nampak kan beza dia? Okey. Ini beza dia di tengah-tengah di nukleus itu. Kalau untuk susunan elektron dia ada nama huruf bagi aluminium Al sahaja. Tetapi di sini dia ada 13P dan juga 14N, iaitu bilangan protonnya 13 dan bilangan neutronnya adalah 14. Okey ah? Sorry. Okey, cikgu rasa untuk yang kali ini, untuk struktur atom ini kita sudah pun dapat menghabiskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita telah pun dapat mendefinisikan nombor proton dan nombor nukleon, dan kita telah pun dapat menentukan nombor nukleon, kita telah pun dapat menentukan nombor nukleon, nombor proton dan bilangan elektron dalam suatu atom, dan kita telah pun dapat menulis perwakilan piawai bagi atom tersebut. Yang tadi itu yang X tu kan, X tadi tu cikgu tunjuk lagi gitu balik ya, kita tarik lagi sekali, sorry ya, yang macam ini. Okey. Kemudian yang seterusnya kita dapat apa? Kita dapat membina rajah struktur atom dan susunan elektron. Okey, iaitu ini di antara dua ni. Okey. Okey, rajah susunan elektron dan juga rajah struktur atom. Okeylah, baiklah. Itu saja untuk kali ini. Selalunya video-video cikgu yang lain cikgu edit yang ni biar macam ni. Kita santai. Cikgu harap anda dapat buka buku teks anda dalam muka surat, daripada muka surat berapa ya tadi ya? Daripada muka surat 32, muka surat 32 sampai 35 rasanya. Okey, di buku teks anda masing-masing. Senang ulang kaji macam ni kan? Ada buku masing-masing. Okey. Muka surat 32 sampai 36. Dan contoh-contoh ini anda boleh selesaikan. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga semua ini dapat membantu anda dan boleh komen di bawah. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.